Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 8.1 garis dan sudut di bawah bab yang ke-8 garis dan sudut di bawah silibus matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 77 hingga 80. Okey, ini adalah video bahagian pertama, video part 1 untuk pentaksiran bilik darjah subtopik 8.1. Okey, baik, tanpa melengahkan masa lagi kita terus pergi kepada soalannya. Baik. Okay, bahagian A, jelaskan sama ada tembereng garis JK dan PQ dalam setiap rajah berikut adalah kongruen atau tidak. Okay, sebagai contoh dekat sini, JK panjang dia 5 cm, PQ sama dengan 5 cm. Jadi bila sisi sama panjang, okay, JK dengan PQ, ini kita namakan kongruen. Okay, kita terus pergi kepada soalan 1, 2 dan 3. Jadi kita tengok kat sini nombor 1, PQ panjang dia 3.6 cm. JK 3.8 cm. Jadi JK dengan PQ tu tak sama panjang. Okey, simbol tak sama macam ni. Okey. Okey, tak sama dengan PQ. Jadi simpulannya tidak kongruen. Okey, soalan 2. Okey, kita tengok JK 6.2 cm, PQ 6.2 cm. Jadi sama panjang. JK sama dengan PQ. Okey, jadi bila sama panjang, kongruen. Okey, nombor 3, JK 4.5 cm, PQ 4.5 cm. Jadi panjang dia sama. JK sama dengan PQ. Okey, kongruen. Okey, selesai bahagian A, kita masuk pada bahagian B. Tentukan sama ada sudut RST dan sudut SYZ dalam setiap rajah berikut adalah kongruen atau tidak, terangkan. Okey, untuk bahagian A tadi, kongruen adalah panjang sama panjang. Okey, yang B ni saiz sudut sama saiz. Okey, dia punya sudut sama saiz. Jadi kalau sama saiz, kongruen. Jadi untuk contoh ni kita tengok 48 darjah sama, jadi kongruen. Tengok pada soalan 1 hingga 3. Okey, kita tengok kat sini sudut RST. Okey, 120 darjah. Jadi sama dengan saiz sudut XYZ. Jadi bila sama, kongruen. Okey, kongruen. Okey, nombor 2, sudut RST 72 darjah, sudut SYZ 76 darjah. Jadi dia tak sama saiz. Jadi sudut RST tak sama saiz dengan sudut SYZ. Bila tak sama, tidak kongruen.
Okey, nombor 3, kita tengok kat sini, sudut yang dia bagi itu sudut yang luar, yang besar. Okey, 2, 3, 5. SYZ pun dia bagi sudut yang besar 2, 3, 5. Secara umumnya kalau yang luar sama, yang dalam ni pun sama jugalah. Okey, cuma kita kena kira lah. Okey, berapa yang dalam tu. Okey. Jadi kalau yang luar ni 235, 360 tolak 235. Yang sudut yang kecil tu sudut kita panggil sudut minor lah, sudut kecil ni. Minor tu samalah 125 darjah. Jadi sama je lah. Sebenarnya sudut RST tak kisah yang major ke, yang minor ke, tetap sama. Okey, SYZ. Jadi sama, kongruen. Okey, baik. Selesai muka surat 77. Kita pergi kepada muka surat 78. Anggarkan panjang setiap tembereng garis yang berikut, seterusnya ukur panjang tembereng garis itu. Jadi untuk soalan ini kita kena ukur panjang dia menggunakan pembaris lah. Okey. Jadi dekat sini cikgu terus bagi dia punya jawapan lah. Jawapan kalau kita ukur tu, okey, panjang CD lebih kurang 2 panjang sebenar dia kalau kita ukur 2.4 cm. Jadi anggaran ni bergantung kepada jawapan pelajar lah. Okay, mungkin kurang daripada 2.4, mungkin lebih daripada 2.4 cm. Jadi jawapan tu pelbagai lah kat sini. Okay. Jadi nombor 2, panjang anggaran panjang sebenar. Kalau kita ukur panjang sebenar tu lebih kurang 4.8 cm. Okay. Panjang anggaran, okay, dia mungkin kurang daripada 4.8 cm atau lebih daripada 4.8 cm. Jadi pelbagai jawapan lah boleh diterima. Okey, baik. Soalan B. Anggarkan saiz setiap sudut yang berikut, seterusnya ukur panjang sudut itu dengan menggunakan protractor. Jadi kalau kita ukur sudut sebenar dekat sini, okay, lebih kurang 75 darjah. Jadi sama juga konsep dengan bahagian A tadi. Mungkin anggaran dia kita dapat kurang daripada 75 ataupun lebih daripada 75. Okay, jadi pelbagai jawapan lah kita boleh terima. Okey, nombor 2 ni sudut sebenar dia lebih kurang 160 darjah. Okey, dia punya sudut anggaran kita ukur mungkin kurang, mungkin lebih daripada 160 darjah. Okey, soalan 3, saiz sudut ni kalau kita ukur dengan protractor dia lebih kurang 110 darjah. Okay, saiz sudut anggaran mungkin kurang atau lebih daripada saiz sudut sebenar. Okey, nombor 4 ni saiz sudut ni lebih kurang 45 darjah. Okey, mungkin saiz sudut anggaran tu kita dapat kurang atau lebih daripada 45 darjah. Jadi pelbagai jawapan lah boleh terima kat sini. Jadi cikgu tak tetapkan jawapan yang tepat lah untuk anggaran. Nama pun anggaran. Okay? Baik. Muka surat 79. Bagi setiap sudut yang berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus, sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Jadi kita tengok nombor 1 ni sudut apa? Sudut yang lebih daripada 180 darjah, nama dia sudut refleks. Okey, sudut refleks. Okey, nombor 2 ni sudut pada garis lurus. Okey, 180 darjah. Kita tulis kat situ sudut
pada garis lurus. Okey, yang ketiga, sudut putaran lengkap 360 darjah. Okey, baik. Selesai bahagian A. Bahagian B, tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu. Hasil tambah sudut-sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Benar. Okey, nombor 2, sudut refleks ialah sudut antara 90 darjah dengan 180 darjah. Salah. Okey, sudut refleks adalah sudut yang lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 270. Okey, lebih kurang macam itulah. Jadi, yang ini palsu. Satu putaran lengkap bersamaan dengan 4 sudut tegak. Okey, sudut tegak 90, barat dengan 4, 360 darjah. Jadi benar. Okey, bahagian C, cari sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat bagi setiap sudut yang berikut. Okay, sebagai contoh dekat sini, diberi sudut 68 darjah. Jadi sudut pelengkap dia, okey, maksud dia sudut yang bila tambah dengan 68 darjah, jumlah sudut tu akan jadi 90 darjah. Jadi berapa sudut pelengkap? 90 darjah tolak sudut 68 darjah dapat 22 darjah. Okey, yang B, sudut penggenap. Apa maksud dia? Sudut penggenap bila dia tambah dengan 68 darjah ni, okey, akan dapat jumlah sudut tu 180 darjah. Jadi nak dapatkan sudut penggenap 180 darjah tolak 68 darjah dapat 112 darjah. C, sudut konjugat. Apa maksud dia? Sudut konjugat bila tambah dengan sudut 68 darjah, jumlah sudut tu 360 darjah. Jadi nak dapatkan sudut konjugat 360 darjah tolak 68 darjah akan dapat 292 darjah. Okey, kita pergi kepada nombor 1 dan 2. Okey, diberi sudut 30 darjah. Okey, sudut pelengkap 90 darjah tolak 30 darjah. Okey, jadi sudut pelengkap sama dengan 60 darjah. Okey, B, sudut penggenap sama dengan 180 darjah tolak 30 darjah. Okey, jadi sudut penggenap sama dengan 150 darjah. C, sudut konjugat sama dengan 360 darjah tolak sudut yang diberikan tu 30 darjah. Jadi dapat sudut konjugat 330 darjah. Okey, selesai untuk nombor 1. Okey, nombor 2, diberi sudut 85 darjah. Jadi sudut pelengkap sama dengan 90 darjah tolak 85 darjah. Okey, jadi sudut pelengkap lebih kurang 5 darjah. Okey, B, sudut penggenap sama dengan 180 darjah tolak 85 darjah. Okey, sama dengan 95 darjah.
Dan sudut konjugat 360 darjah tolak 85 darjah. Okey, dapat sudut konjugat 360 tolak 85. Okey, sudut konjugat dia 275 darjah. Okey, selesai muka surat 79. Muka surat 80. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Okey, baik. Sebagai contoh, dalam rajah di bawah M dan 32. Okey, M dengan 32 ni ialah sudut pelengkap. Maksudnya apa? Sudut M tambah sudut 32, jumlah sudut ni 90 darjah. Okey. Jadi kita boleh dapat nilai M. M tambah 32 darjah sama dengan 90 darjah. M sama dengan 90 tolak 32 dapat 58 darjah. Okey. Maklumat yang kedua, diberi M dan N ialah sudut penggenak M dan N. Maksudnya M tambah dengan N dapat 180 darjah. M kita dah kira 58 darjah. Jadi 58 darjah tambah N sama dengan 180 darjah. Jadi nilai N tu 180 darjah tolak 58 darjah. Dapat nilai N tu 122 darjah. Maklumat ketiga, dia kata sudut konjugat bagi R ialah 304. Okey, maksudnya R tambah 304 jumlah dia 360 darjah. Jadi nilai R tu 360 darjah tolak 304 darjah, 56 darjah. Okey. Satu lagi kita nak cari sudut S dekat sini. Jadi kita ambil yang ni, sudut yang orang kata sudut pada garis lurus. R tambah S tambah 32 darjah sama dengan 180 darjah. R kita dah kira 56 darjah. Okey. 56 darjah tambah 32 darjah dapat 88 darjah. Jadi S tambah 88 darjah sama dengan 180 darjah. S sama dengan 180 darjah tolak 88 darjah sama dengan 92 darjah. Okey. Okey, kita terus pergi kepada soalan 1 hingga 3. Baik. Dalam rajah di bawah W dan 128 darjah ialah sudut penggenak. Okey, kita ambil dulu maklumat yang pertama ni. W dan 120 darjah ialah sudut penggenak. Sudut penggenak apa? Okey, sudut penggenak ialah sudut bila kita tambah dua sudut tu, W dan 128 darjah, jumlah dia 180 darjah. Jadi kita tulis kat sini W tambah 128 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi daripada sini kita boleh kira sudut W sama dengan 180 darjah tolak 128. Dapat sudut W itu 52 darjah. Seterusnya maklumat yang kedua, diberi W dan X ialah sudut pelengkap. Maksudnya W tambah X sama dengan 90 darjah. Kita tulis kat sini W tambah X sama dengan 90 darjah, sudut pelengkap. W kita dah kira 52 darjah tambah X sama dengan 90 darjah. Jadi nilai X, sudut X tu kita boleh kira 90 darjah tolak 52 darjah dapat 38 darjah. Baik. Seterusnya nak cari maklumat yang diberikan konjugat bagi Y ialah 276 darjah. Jadi maksudnya apa? Konjugat 5 pula Y tambah 276 darjah sama dengan 360 darjah. Jadi kita boleh cari sudut Y. 360 darjah tolak 276 darjah. Y itu kita dapat 84 darjah. Satu lagi sudut Z. Sudut Z kita ambil. Inilah. X, Y, Z. Kita ambil X tambah Y tambah Z itu sudut. Bila kita tambah ketiga-tiga sudut dia akan dapat 180
80 darjah sudut pada garis lurus. Okey. Sekarang ni X kita dah kira 38 darjah. Okey, sudut Y pun kita dah kira 84 darjah. Okey. Tambah okey, sudut Z kita nak cari. Okey, sama dengan 180 darjah. Jadi daripada sini kita boleh kira, kita dapatkan sudut Z. 180 tolak 38 tolak 84, kita akan dapat okey, Z tu 58 darjah. Okey, selesai nombor 1, pergi kepada soalan yang kedua. Diberi H dan K ialah sudut pelengkap. Okey, itu maklumat pertama tu. H dan K ialah sudut pelengkap dengan keadaan H lebih besar daripada K. Jadi pertama kita dapat maklumat H tambah dengan K sudut pelengkap. Jadi sama dengan 90 darjah. Jadi ini adalah persamaan pertama. Okey, ini persamaan pertama. Okey, baik. Okey, maklumat yang kedua kita dapat H ni lebih besar pada K. Jadi dia kata jika beza antara H dengan K ialah 24 darjah, sebab H ni lebih besar pada K, jadi H tolak dengan K, beza dia tu 24 darjah. Okey, kita dapat persamaan yang kedua. Jika ada dua persamaan macam ni, ia melibatkan persamaan serentak lah, persamaan serentak. Okey, baik. Untuk menyelesaikan dia, itu nilai X dan nilai K. Jadi, yang mudahnya macam ni. Okey, sama ada kita buat kaedah penggantian ataupun penghapusan. Okey, baik. Nak buat penghapusan pun boleh, nak buat penggantian pun boleh. Okey. Contoh kat sini, nak buat kaedah penghapusan. Okey. Persamaan 1. Macam ni ya. Okey, persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey. Maksudnya apa? Tambah, okey. Tambah ke tolak? Okey, tambah. Kita buat tambah. Persamaan 1 tambah persamaan 2. Okey, H tambah H jadi 2H. Positif K tambah negatif K. Jadi tambah jumpa tolak jadi tolak. K tolak K jadi hapus. Terhapus K tu. Okey. 90 darjah ni pula yang persamaan 1 tu tambah dengan 24 darjah. Okey. Jadi 2H sama dengan okey, 90 darjah tambah 24 darjah 114 darjah. Okey, 2H sama dengan 114. Jadi kalau H bahagi 2 lah, dapat nilai H tu 57 darjah. Okey, dapat nilai H sama dengan 57 darjah, kita gantikan. Okay, walaupun dia kaedah penghapusan, mesti melibatkan penggantian juga. Okay, gantikan H sama dengan 57 darjah ke dalam. Okay, sekarang ni kita boleh ganti ke mana-mana, ke dalam mana-mana persamaan. Sama ada kita nak gantikan dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Okay, katakan cikgu gantikan dalam persamaan 1. Sama aja mana-mana pun, kalau kita ganti akan dapat jawapan sama. Okey, H kita gantikan dengan 57 darjah. Tambah K kita nak cari sama dengan 90 darjah. Jadi kita boleh dapat nilai sudut K. Okey, 90 tolak 57, 33 darjah. Jadi betul lah. Sudut H lebih besar pada sudut K. Jadi kita tengok kat sini, kalau H tolak K, 57 tolak 33 akan dapat 24 darjah. Maksudnya kalau kita gantikan dalam persamaan 2 pun tadi akan dapat sama juga. Okey. Baik.
Selesai untuk soalan 2. Soalan terakhir untuk video part 1 ni. Diberi X dan Y ialah sudut penggenap. Ini maklumat pertama. Okay. X tambah Y. Okay. Sudut penggenap. Penggenap maksudnya sama dengan 180 darjah. Jangan tertukar dengan sudut pelengkap. Sudut pelengkap jumlah dia 90 darjah. Sudut penggenap jumlah dia 180 darjah. Okey, kita dapat persamaan yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, saiz sudut Y adalah 3 kali saiz sudut X. Y sama dengan 3X. Okey, 3 kali sudut X. Jadi kita dapat persamaan yang kedua. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, jadi kalau macam ni mudah saja. Kita gunakan kaedah penggantian. Gantikan apa? Gantikan persamaan 2 tu. Maksudnya apa? Gantikan Y sama dengan 3X ke dalam persamaan 1. Okay, gantikan 2 ni ke dalam 1. Okay, ke dalam persamaan 1. Okay, gantikan saja X tambah Y itu kita gantikan dengan 3X sama dengan 180 darjah. Okay. X tambah 3X jadi 4X sama dengan 180 darjah. Okay. Jadi nak dapatkan X, 180 bahagi dengan 4, dapat sudut X tu 45 darjah. Okay, dapat nilai X. Okay, 45 darjah. Kita gantikan pula dalam persamaan 2. Okay, gantikan X. Okay, sama dengan 45 darjah ke dalam persamaan 2. Jadi kita akan dapat sudut Y lah. Y sama dengan 3. X tu ganti dengan 45 darjah. Okay, jadi kita dapat sudut Y sama dengan 3 darab 45 darjah, 135 darjah. Okey, selesai. Jadi dengan berakhirnya soalan itu, tamatlah video pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk subtopik 8.1 garis dan sudut part 1 pada kali ini. Okey, baik. Diharapkan dengan perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar, dapat berkongsi dengan para guru dan juga dapat memberi pendedahan kepada siapa saja menonton video ini. Mungkin apa yang disampaikan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan kerjaya anda. Okey, baik. Itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.